أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, semakin bersemangat untuk mengaji, mempelajari hadis dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa saya akan mulakan satu hadis sebelum hadis perbincangan kita. Hadis kali ini adalah mengenai tentang galakkan kita mendoakan kawan kita. Kita doakan pada kawan kita, nanti Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita. Hadis ni disebutkan daripada Abi Darda, yang mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak walaka bimithli." Iaitu Rasulullah SAW menyebutkan siapa seorang hamba yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tak tahu, iaitu bizahril ghaib, maknanya orang tu tak tahu, maka malaikat yang mendengar tu akan berkata, dan pada engkau juga sedemikian. Kalau kita doakan kawan kita agar dipermudahkan urusannya, maka malaikat mendoakan kita dipermudahkan urusan kita. Bayangkan tuan-tuan, kita menerima doa daripada malaikat dengan doa yang kita doakan kepada sahabat kita. Jadi hari ini saya mendoakan Ustaz Husaini. Mudah-mudahan semuanya sihat ya Ustaz Husaini. Alhamdulillah. Saya pun doakan juga untuk Dr. Sanusi. Masya-Allah. Ustaz Husaini doakan apa itu untuk saya? Supaya kekal muda. Allahu Akbar. Kekal muda. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan ataupun masih lagi ingat, perbincangan kita berdasarkan helaian-helaian muka surat Al-Quran ini membincangkan sebelum ini banyak berkaitan tentang hukum hakam. Hukum talak, hukum orang yang didatangi haid, hukum anak susuan dan sebagainya. Hari ini juga ada sedikit berkaitan dengan isu-isu ataupun topik-topik yang berkaitan. Tapi sebelum kita bincangkan mengenai perkara tersebut, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tengok Suratul Baqarah. Apa benda ataupun apakah pengajaran yang kita nak belajar hari ini. Jom kita buka mushaf kita, kita tengok muka surat yang ke-38 ayat 235 Suratul Baqarah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, sekiranya tuan-tuan perhatikan ayat 235 daripada suratul Baqarah ini sebenarnya ada menyentuh juga berkenaan tentang pertunangan, iaitu tunang, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan, dan tiada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan kiasan atau kamu sembunyikan keinginan kamu dalam hati. Baik, sekiranya
kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada menyentuh tentang pertunangan, maka dalam hadis juga ada menyebutkan tentang perkara berkaitan tentang pertunangan. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan hadis yang tersedia dalam slide seperti mana yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini daripada An Abdurrahman bin Shimasah annahu sami'a Uqbah bin Amir 'ala al-minbari yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu lil mu'min an yabta'a 'ala bai'i akhihi wala yakhtub 'ala khitbati akhihi hatta yadhar. Maksudnya daripada Abdurrahman bin Shimasah, beliau mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu adalah saudara kepada mukmin yang lain. Tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk menjual atas jualan saudaranya, dan tidak boleh seorang mukmin meminang atas tunangan saudaranya sehingga dia memutuskan pertunangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Baik, perhatikan hadis ini tadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang hukum keharusan bertunang, maka dalam hadis Rasulullah perincikan lagi, boleh bertunang, tak jadi masalah untuk melakukan pertunangan. Tetapi Rasulullah memberikan satu garis panduan, kita tak boleh pinang orang yang telah dipinang. Maknanya kita tidak boleh pinang orang yang telah menerima pinangan orang lain. Hadis ni secara jelasnya menyebutkan wala yakhtub ala khitbati akhihi hatta yadhar. Seorang lelaki ataupun seorang mukmin itu tidak boleh meminang atas tunangan saudaranya. Maknanya kalau ustaz-ustaz ini dah bertunang dengan orang lain, saya tak boleh Jangan caras. Jangan caras. Bahasa tu. Okay. Ya, kalau kita tengok kan bagaimana Rasulullah memberikan satu garis panduan bermula daripada awal. Rasulullah kata al-mu'min akhul mu'min. Orang mukmin ni saling bersaudara, mereka tidak boleh bertunang atas tunangan saudaranya yang lain. Baik. Perbincangan lanjut mengenai hadis ini akan diteruskan lagi dalam sesi yang akan kita teruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis bertunang. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada perbincangan mengenai hadis yang disebutkan tadi, mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan slide mengenai tentang tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu beliau bernama Uqbah bin Amir. Iaitu beliau adalah merupakan seorang ahli fiqh, iaitu ahli fiqh, ahli faraid dan juga penyair. Ramai sahabat meriwayatkan daripadanya, iaitu seperti Abdullah bin Abbas dan juga Abu Umamah. Dan yang ketiganya, beliau mempunyai suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Masya Allah. Yang ketiga ni menarik perhatian saya. Saya nak tanya sikit kat Ustaz Husaini. Selain daripada Uqbah bin Amir, Sayyidina Uqbah bin Amir ni siapa lagi sahabat yang sedap bacaan Quran dia? Ya, salah satunya dia ramai kan. Antaranya ialah Abu Musa al-Ash'ari, Masya-Allah. Kemudiannya Ubay bin Ka'ab. Ni tiga orang ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalunkan Al-Quran yang begitu baik, yang boleh orang kata bercucuranlah air mata. Bila mana ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyuruh Uqbah bin Amir untuk baca Al-Quran di depannya, Sayyidina Umar menangis sampai membasahi janggutnya sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Maknanya Ustaz Husaini ingat perbincangan kita sebelum ni kita ada bincangkan tentang Abu Musa al-Ash'ari. Kalau tuan-tuan masih ingat, suara Abu Musa al-Ash'ari ni dipuji oleh Rasulullah seperti mizmar Ali Daud. Maknanya seruling ataupun bacaan yang sangat sedap. Macam tu juga kalau kita pernah dengar sebelum ni Abdullah bin Mas'ud juga bacaan dia sedap sehingga Rasulullah menangis. Hari ini kita belajar daripada seorang lagi sahabat yang namanya Uqbah bin Amir al-Juhani yang turut mempunyai bacaan Quran yang sangat sedap seperti mana yang diceritakan oleh Ustaz Husaini tadi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Uqbah bin Amir, "A'rid alayya, bentangkan kepada aku bacaan Quran kau." Lalu Uqbah pun baca Quran sehingga Umar menangis. Masya-Allah, maknanya sedap bacaan dia sehingga menyentuh hati pendengar.
Macam Ustaz Husaini baca Quran lah tadi, mana saya Allah tersentuh saya Baik dengar. tak nangis. Allahu akbar. Baik. Itu mengenai tentang tokoh perawi dalam perbincangan kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada hukum mengenai pertunangan dalam Islam. Waktu sebelum saya masuk tentang isu ni tadi, saya ada berbincang dengan Ustaz Husaini. Seronok dia tentang pertunangan ni. Seronok dia dengar tentang nak bertunang lagi ke macam mana Ustaz Husaini. Jangan buat pasal. Okey, baik. Saya masuk terus. Ya, saya masuk terus. Baik. Silakan. Kat sini kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fiqh, Al-Imam sebagai contoh Al-Khatib Al-Syarbini mendefinisikan tunang ini adalah sebagai peminangan ataupun pertanyaan untuk melangsungkan pernikahan. Secara umumnya apakah definisi tunang ataupun khitbah? Peminangan ini adalah iaitu pertanyaan untuk melangsungkan pertunangan. Begitu juga dengan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa maksud khitbah adalah meminang seorang, maknanya meminang adalah seorang lelaki meminta untuk berkahwin dengan seorang wanita dengan menggunakan cara yang boleh difahami. Iaitu secara ringkasnya kalau kita perhatikan sebenarnya Rasulullah sendiri pernah melakukan kaedah yang sedemikian ketika mana nak melamar Sayyidatina Khadijah. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat bagaimana Rasulullah SAW memberitahu kepada pakcik-pakcik baginda, maka pakcik-pakcik maknanya menggunakan orang tengah. Kerana kebimbangan kita juga ada juga sebelum ni yang bertanya, boleh ke maknanya lelaki dengan lelaki ni terus bagi tahu saja pada perempuan tu dia nak bertunang, engkau dah jadi tunang aku. Boleh ke sedemikian? Ataupun sebenarnya yang sebaiknya adalah berdasarkan panduan, maknanya teratur, ada pakcik yang akan memberikan tunang dan maknanya meminangnya atas adab-adab ataupun dengan garis panduan ataupun sistem yang telah kita laksanakan sebelum ini secara teratur. Secara teratur itulah secara umumnya mengenai tentang definisi pertunangan. Perkara ini adalah dilakukan sendiri oleh Rasulullah dalam kes dengan Sayyidatina Khadijah dalam pertunangan ataupun bagaimana Rasul ingin meminang Sayyidatina Khadijah, macam tu juga dengan Sayyidatina Hafsah. Yang ini adalah berdasarkan kepada ayat Quran yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala tidak melarang untuk kita merisik ataupun meminang tu tadi, kerana dalam hadis yang lain memang diceritakan bagaimana Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah engkau dah tengok bakal isteri kamu tu tadi. Maknanya ia adalah satu proses juga, proses pertunangan supaya kita kenal siapa pasangan yang akan kita dirikan rumah tangga tu tadi. Adat Melayunya tu pun macam tu juga Dato'. Yang ni barangkali adat Melayu ni dibangunkan dengan secara lebih beradab lah. Maknanya tak adalah sebenarnya Islam suruh bawa 7 dulang ke ataupun tapi dia ada pantunnya. Yang itu sebenarnya adat Melayu ajalah. Kalau kena kat saya jual pantun ni, saya pun tak boleh nak jawab nanti. Okey. Baik, itu mengenai tentang definisi pertunangan. Adapun tentang bagaimana hukum pertunangan ni boleh tak dihebohkan ke ataupun disembunyikan, perkara ni sebahagian ulama melihat kepada pertunangan ni digalakkan juga untuk tidak dihebohkan lah. Bukanlah dirahsiakan tetapi tidak dihebohkan. Kan rahsiakan orang tak tahu pula tu tunang kita. Jadi tidak dihebohkan. Perkara ini berdasarkan daripada hadis yang menyebutkan azharun nikah wa akhful khitbah, iaitu Rasulullah SAW menyebutkan zahirkanlah, itu hebohkanlah pernikahan dan sembunyikanlah pertunangan. Yang ni juga hadis ni diriwayatkan di dalam Musnad Firdaus Ad-Dailami. Tetapi sebahagian mazhab Malikiyah berpendapat, iaitu daripada mazhab Maliki berpendapat sebenarnya minta maaf, maknanya sebahagian mazhab Maliki yang bersetuju untuk disembunyikan pertunangan ni tadi. Adapun sebahagian mazhab yang lain mengatakan boleh sebenarnya dikembangkan ataupun dimaklumkan, dihebahkan perihal pertunangan ni, kerana ambil isu yang tadi itulah, maknanya kalau kan orang tak tahu pula yang ni tunang siapa dan sebagainya. Yang ni ada perbincangannya yang akan kita lanjutkan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam sesi perbincangan mengenai tentang hadis pertunangan. Kalau kita ungkapkan balik perbincangan kita sebelum ini, iaitu mengenai tentang definisi tunang, bagaimana pertunangan itu berlaku, boleh tak pertunangan itu berlaku secara sistematik seperti adat Melayu dan sebagainya. Secara umumnya maknanya syarak memberikan garis panduan yang tersendiri, iaitu secara umum sahaja, tidaklah diberikan garis panduan kena berpantun dan sebagainya. Kemudian yang keduanya kita bincangkan juga sebelum ini mengenai tentang boleh tak dihebohkan pertunangan ataupun dirahsiakan. Saya sebutkan semula sebahagian ulama bersetuju ataupun berpandangan digalakkan untuk disembunyikan. Perkara ini dipersetujui oleh
beberapa pandangan daripada mazhab Malikiyah yang berpegang kepada hadis yang diriwayatkan daripada Musnad Firdaus Ad-Dailami. Manakala pandangan yang kedua juga pula berpandangan tiada masalah untuk kita memaklumkan ataupun mengiklankan pertunangan kita ni tadi, kerana atas alasan juga sama seperti yang saya sebutkan, dibimbangi nanti orang tak tahu pula siapa tunang siapa, siapa tunang siapa. Baik. Yang ketiganya, begitu juga dengan Syekh Atiyah Saqar juga berpandangan tidak mengapa dihebahkan pertunangan kerana dalil yang digunakan tadi, riwayat musnad daripada Musnad Firdaus tu tadi adalah hadis yang tidak berapa kuat, iaitu hadis yang dhaif. Jadi kat sinilah berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama sama ada boleh dihebohkan ke ataupun digalakkan untuk disembunyikan. Baik, kalau kita perhatikan dalam isu semasa pada hari ini, yang ini menarik untuk kita bincangkan dengan Ustaz Husaini sebenarnya. Isu semasa ni, kalau kita perhatikan Ustaz Husaini, bila orang dah bertunang ni, dia dah macam lesen berkahwin pula. Dia boleh keluar berdua. Macam mana Ustaz Husaini, nampak nak marah tu ke macam mana? Okey. Apa pandangan? Okey, kalau kita tengok bertunang itu bukanlah satu tiket untuk kita buat apa sahaja. Okay, kita melihat sekarang ni ramai anak-anak muda ni, dia melihat pertunangan sama equal dengan pernikahan. Makna kata apa yang dibuat oleh orang yang kahwin boleh juga dibuat ketika mana bertunang. Ini salah. Ya. Sebab apa? Bila kemanisan itu dirasa sebelum tibanya, dia akan jadi habis madu sepah dibuang. Itu yang bahaya, doktor. Ustaz Husaini siap keluar kata-kata macam tu. Itu terlintas. Okey. Baik, yang ni sebenarnya adalah satu perkara yang penting yang tuan-tuan kita semua kena fahami. Betul. Bahawa bertunang ini hanyalah sebagai proses untuk sebelum perkahwinan sahaja, proses awal. Dia tidak memberikan maksud seorang pasangan ataupun satu pasangan ni boleh melakukan sewenang-wenangnya kerana mereka ataupun kita semua masih lagi tertakluk kepada kehendak syarak. Kehendak syarak iaitu maknanya tak bolehlah bila dah bertunang dia pun keluar berdua, dia pun keluar malam-malam berdua. Maka perkara ni sebenarnya harus dibatasi dan harus diberikan peringatan bahawa bertunang sekadar bertunang, bukannya tiket ataupun lesen untuk kita melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tidak dibenarkan oleh syarak. Baik, begitulah sedikit sebanyak perbincangan mengenai tentang hadis pertunangan, apa yang boleh disimpulkan secara ringkasnya dalam tempoh kita pada hari ini. Maka mari kita sama-sama lihat sedikit pengajaran dan resolusi yang kita boleh belajar daripada hadis pertunangan yang kita bacakan pada hari ini. Yang pertama, elakkan daripada mengganggu urusan saudara kita, termasuk dalam perkara pertunangan. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa menjaga adab dan hukum hakam syariat sepanjang proses pertunangan. Dan yang ketiga, kita hendaklah berusaha menghayati bacaan Al-Quran seperti mana penghayatan yang dibaca ataupun yang diungkapkan, dilantunkan oleh Saidina Uqbah bin Amir tadi, yang sehingga Saidina Umar dengarnya menangis. Baik, ini adalah 3 resolusi yang mungkin kita boleh praktikkan daripada hadis yang kita belajar pada hari ini. Sangat menarik sebenarnya, Islam merangkumi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Baik, seperti biasa, saya menyuruh pada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah agar mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana daripada program tabung ini kita akan melaksanakan program-program pengajian Al-Quran dan hadis. Begitu juga marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita dan memberikan keberkatan kepada proses pengajian ataupun pengajian kita sepanjang musim ini nanti, insya-Allah. Dengan itu saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih, Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan dan diberikan tenaga untuk kita sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala kesusahan dan malapetaka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hati-hati yang tenang, ya Allah, yang menerima segala nasihat, ya Allah, dan teguran, ya Allah, daripada orang sekeliling kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami ini keras, ya Allah, keras dalam menerima segala teguran-Mu, ya Allah, yang boleh memesongkan hati kami, ya Allah, yang boleh menjauhkan hati kami daripada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah, untuk beribadat kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.